Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala bentuk kepujian kemuliaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Maka hanya kepada Allah lah kita sentiasa memuji, sentiasa meminta segala pertolongan, sentiasa bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Serta kita sentiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga keburukan amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah beri taufik hidayah, maka tak ada siapa yang dapat menyesatkannya. Begitu sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, iaitu menjalankan segala apa yang Allah perintah dan meninggalkan segala apa yang Allah larang, sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, yang mana dia menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa yang satu itulah diciptakan pasangannya, dan dari keduanya diciptakanlah lelaki dan wanita yang ramai. Maka bertakwalah kepada Allah, yang mana kepada Allah lah kita meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan silaturahim antara kita. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka nescaya Allah akan memperelokkan segala urusannya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Maka sebaliknya, seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan, dan perkara yang diada-adakan adalah perkara yang bid'ah, dan setiap perkara bid'ah dapat menjerumus seseorang itu kepada kesesatan, dan kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di neraka Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi Khamis ni, walaupun agak sedikit terlambat, kita lagi meneruskan pembelajaran berkaitan dengan hadis Nabi SAW dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 himpunan hadis dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi rahimahullah. Dan Alhamdulillah kita dah masuk kepada hadis yang kedua, iaitu hadis Jibril, yang terkait dengan rukun Islam, rukun iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Dan Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita masih lagi dalam rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lari dari pembincangan tauhid dan lawannya syirik. Dan ini adalah tunjang tertegaknya agama, iaitu tauhid dan syirik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,
walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, sesungguhnya telah aku utus di setiap umat seorang rasul, seorang pengutus. Untuk apa? Apa yang dibawa? Ani'budullah wajtanibut taghut, iaitu mengajak manusia agar hanya mempersembahkan segala bentuk ibadah kepada Allah semata dan menjauhi segala bentuk taghut, iaitu kesyirikan. Dan apabila kita cakap ilmu berkaitan beriman kepada Allah, ia terkait dengan tauhid, maka tauhid di dalam Al-Quran maupun sunnah tidak lari dari dua perkara ataupun tiga perkara. Apabila kita kata dua perkara, maka yang pertama adalah tauhid al-ilmi. Kita mentauhidkan Allah dengan mengetahui ataupun berilmu tentang Allah sendiri Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid al-ilmi terbahagi menjadi dua, iaitu apabila kita belajar tentang Allah, ia tidak lain tidak bukan hanya berkaitan dengan rububiyah Allah dan asma wa sifat. Ketuhanan, iaitu Allah lah pencipta, Allah lah pemilik segala sesuatu, dan Allah lah yang pengurus. Itulah af'alullah yang khas bagi Allah. Dan juga terkait dengan nama-nama yang indah lagi baik dan sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Dua ini aja, rububiyah, asma wa sifat. Dan ia adalah termasuk dalam tauhid al-ilmi. Walillahil hamdu wa minnah, walillahil hamdu wa minnah. Kita dah selesai kedua tauhid ini. Semoga tauhid yang telah kita belajar minggu-minggu yang kemarin dapat difahami dengan baik, insya-Allah. Okay, kita murajaah secara ringkas, insya-Allah. Okay, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah kita mengesakan Allah, iaitu mensatukan Allah dalam apa? Dalam rububiyatillah, dalam sifat ketuhanan Allah. Dan sifat ketuhanan Allah tu ada banyak. Maka para ulama memberikan tiga sifat utama yang khas, yang khusus bagi Rabb, Tuhan. Yang pertama adalah al-khalq, penciptaan, iaitu Allah huwal khaliq, yang mencipta. Kemudian yang kedua al-mulk, kepemilikan. Allah lah al-malik, yang memiliki segala sesuatu yang dia cipta. Kemudian Allah juga mempunyai sifat at-tadbir, mengurus. Dan Allah lah al-mudabbir. Dari tiga usul sifat ni, maka lahirlah ataupun keluarlah sifat-sifat bagi Allah yang ar-razzaq, memberi rezeki, yang mematikan, asy-syafi, yang memberi kesihatan, yang menurunkan hujan, Allahumma shayban nafi'an, sekarang kat Syalam hujan, yang mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hamba ataupun dunia ni. Itu kita mengesakan Allah dalam sifat-sifat ini. Hanya Allah, hanya bagi Allah sifat-sifat yang terkait dengan al-khalq, al-mulk dan at-tadbir. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Okay, dalilnya sangat mudah. Apa-apa ayat maupun hadis yang sahih yang terkait dengan sifat ketuhanan tiga tadi, maka itu adalah dalil rububiyah. Contoh dia, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi rabbil alamin, pencipta, pengurus, pemilik al-alamin, sekalian alam. Rabbus samawati wal ard, pemilik, pengurus, pencipta as-samawat wal ard, langit-langit dan juga bumi. Malikin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari Tuhan manusia, iaitu tercangkup apa? Allah lah yang mencipta, Allah yang memiliki kita, dan Allah yang mengurus segala urusan kita. Dan juga
Malikin Nas. Allah tegaskan lagi sifat Ar-Rabb tu. Dan lain sebagainya. Apa-apa ayat yang terkait dengan rububiyah Allah, maka ia menceritakan tentang sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian minggu lepas kita dah masuk tentang tauhid al-asma' wa sifat. Kita mengesakan Allah dalam nama-nama dan juga sifat-sifat Allah yang maha mulia dan indah. Bagaimana tu? Iaitu kita menetapkan segala apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dan segala apa yang telah Nabi SAW tetapkan bagi Allah, tanpa 4 perkara kan. Yang pertama apa? Takyif dan tamthil. Ini adalah kelompok musyabbihah ataupun mumathilah. Maka kita menetapkan segala nama-nama sifat-sifat Allah dan juga menetapkan apa yang Nabi SAW bawakan berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah tanpa kita takyif, memperbagaimanakan. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, khalaqtu biyadayya, telah aku ciptakan iaitu Adam dengan kedua tanganku. Kita tetapkan bahawa Allah mengatakan Allah memiliki dua tangan tanpa kita memperbagaimanakan. Jangan cakap tangan Allah seperti sekian dan sekian. Haram. Itu apabila orang mengatakan sekian dan sekian, dia telah melakukan syirik. Syirik dalam tauhid asma' wa sifat. Yang kedua, tamthil. Jangan kita memisalkan tangan Allah seperti tangan fulan, tangan Allah seperti tangan makhluk. Walillahil mathalul a'la. Jadi yang pertama tadi, kita menetapkan segala apa yang telah Allah tetapkan tanpa kita memperbagaimanakan, iaitu takyif, dan juga kita tanpa memberi Allah misal, tamthil. Itu yang poin pertama. Kemudian poin yang kedua, poin yang ketiga dan keempat, min ghairi tahrif wa min ghairi ta'til. Kita tidak mengubah. Tahrif adalah mengubah. Allah kata yad, kita kata quwwah, kekuasaan. Kita kata rahmat, kita ubah maknanya. Yang tidak ada dalilnya pun. Ia termasuk dalam takwil. Takwil, apabila kita bincang tentang takwil, itu pun harus ada satu perbahasan yang dalam. Berbeza takwil yang dibawakan oleh para ulama salaf dengan takwil yang dibawa oleh mutaakhirin. Takwil yang dibawa oleh orang-orang mutaakhirin ni, ia lebih kepada mengubah makna. Akan tetapi kalau kita bawakan takwil pada ulama zaman salaf, ia lebih kepada tafsir. Jadi memang ada dalam kitab-kitab tafsir ulama terdahulu, wa ta'wilul hadhil ayah, dan takwil bagi ayat ini. Tapi jangan kita kata bahawa ulama tu dah menakwil ayat Allah, tak. Maksud dia tafsir, wa tafsir hadhil ayah. Akan tetapi mutaakhirin yang terkebelakang ni, takwil yang dimaksudkan adalah tahrif, merubah makna. Ia apabila kita sebut khalaf, ia adalah kata lawan bagi salaf. Dan salaf kita telah kaji dan telah kita bincangkan 3 kurun. Yang pertama, yang telah Nabi SAW jamin, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, sebaik manusia adalah kurunku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Jadi ulama berbeza pendapat, adakah kurun ni ia kembali kepada makna kurun, qarn, iaitu 100 tahun, ataupun kembali kepada ta'rif sahabat, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Yang lebih tepatnya adalah kembali kepada ta'rif sahabat. Jadi sebaik-baik kurun adalah kurun Nabi SAW, iaitu para sahabat. Semua orang yang bertemu dengan Nabi SAW, maka ia dipanggil seorang sahabat dan mati dalam keadaan iman. Kemudian generasi seterusnya yang tak sempat bertemu dengan Nabi, tapi sempat berguru ataupun belajar dengan para sahabat, maka digelar sebagai at-tabi'in, yang mengikuti. Kemudian setelahnya tabi'u at-tabi'in, yang mengikuti para tabi'in, iaitu orang tabi'in yang mengikuti para sahabat.
Semestinya apabila kita sebab tu sumber kita untuk mengambil agama ini betul Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi harus diikatkan dengan apa? Ala fahmi salafil ummah, atas kefahaman orang-orang terdahulu, salafus salih. Sebab ahlul bid'ah ni, orang-orang yang bawa kesesatan ni, dia pun bawa dalil, dia pun bawa ayat-ayat Al-Quran, dia pun bawa hadis. Tapi adakah pemahaman ataupun istidlal daripada dalil tu sama dengan istidlalnya para salafus salih? Betul. Kita kena ambil hujah yang terkait dengan perbuatan para salaf. Itu lebih aslam, lebih selamat. Nanti insya-Allah kita akan masuk, pada hari ini kita akan masuk tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid ibadah. Nanti kita akan bahas bagaimana ahlul bidah ni ataupun kelompok-kelompok ni, dia ingin membenarkan segala perbuatan dia. Maksudnya kita dah kata bahawa perbuatan ini adalah syirik, bahkan dapat menjurus ke syirik yang besar, syirik akbar. Tapi dia akan bawa juga dalil. Dia akan bawa dalil daripada Al-Quran, dia akan bawa dalil daripada sunnah. Tapi apabila kita kaji balik, adakah pahaman Nabi SAW dan para sahabat sebagaimana yang dia faham? Tak, jauh terpensung. Dia beriktikad dulu. Dia dah rumus satu akidah dia, baru dia ambil dalil. Itu jadi muskilah. Kita tak. Kita daripada dalil tu lahirnya iktikad kita. Lahirnya apa yang kita yakini. Okey. Kembali kepada tauhid al-asma' wa sifat tadi, kita tak boleh tamthil, tak boleh takyif dan tak boleh tahrif, ta'til. Tahrif kita mengubah, ta'til kita menidakkan terus. Empat perkara ni kita jauhi. Jadi bagaimana? Kita beriman dan kita menetapkan segala apa yang Allah tetapkan dengan makna-maknanya dan dengan hukum-hukumnya yang terkait dengan nama-nama dan sifat Allah. Kita juga harus menjauhi, ada sebagian kelompok juga dia kata dia beriman. Memang Allah kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah As-Sami, Allah Al-Basir, tapi bagi mereka nama-nama ni hanya sebatas nama. Tidak ada makna dan tidak ada hukum di sebaliknya. Ini dipanggil mufawwidah. Dia tafwid, dia terima tapi tak ada makna. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita terima dan kita meyakini bahawa di sebalik nama yang Allah turunkan tu ada makna dan ada hukum di sebaliknya. Tak sampai syirik. Nanti okay, sebelum kita masuk hari ni berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, iaitu tauhid al-amali. Okay, kita selesaikan dulu tauhid ilmi. Itu adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, dan telah kita jalani, alhamdulillah. Okey. Ayat utama sebagai sandaran kita untuk menolak empat kelompok yang takyif, tamthil, tahrif, ta'til adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Ini menafikan kelompok apa? Yang takyif dan tamthil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung lagi, wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini adalah rad ataupun bantahan bagi kelompok yang tahrif, mengubah makna Allah. Allah cakap Allah mendengar sebagaimana kita faham, tapi pendengaran Allah sama tak dengan makhluk? Laisa kamitslihi syai'. Kita pendengaran yang sangat terbatas. Kita antara sesama makhluk pun pendengarannya tidak sama, apalagi kita bersama dengan Al-Khaliq. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Apa yang kita dalam hati berkata pun Allah maha mendengar. Kita bisik, Allah mendengar. Apalagi kita berkata dengan suara yang biasa. Tetapi manusia bila kita bisik je dah tak dengar, apalagi cakap dalam hati. Jadi laisa kamitslihi syai'. Tapi kita kena tetapkan Allah maha mendengar. Maknanya sebagaimana yang kita fahami, hukumnya bagaimana? Allah mendengar segala sesuatu. Jadi hukum berimannya dengan nama Allah As-Sami dapat mendatangkan lagi ketakwaan kita dalam berjaga-jaga dalam lisan. Apabila kita nak mengumpat, kita nak berkata bohong, apa-apa terkait dengan dosa lisan ni, kita akan teringat Allah maha mendengar. Bayangkan orang yang menidakkan sifat ni, dia tak dapat beriman dengan nama As-Sami yang indah ni. Allah mendengar segala sesuatu.
Jadi nama-nama Allah ni harus kita belajar dan harus kita tahu hukum dan makna di sebaliknya. Kadang kalau kita baca sekadar dengan terjemahan Melayu tu tak dapat dia punya point sambung. Sebab tu saya wasiatkan, saya sarankan untuk sentiasa ikuti mana-mana kelas yang membincangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, terlebih khusus kelas Ustazuna Abdul Mu'in setiap minggu yang keempat hari Selasa pukul 10.30. Kita ada kelas berkaitan dengan asma Allah Subhanahu Wa Taala, Asmaul Husna. Okey, kemudian Allah berkata wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Okey, jadi apabila kita dah kenal Allah ada sifat, Allah mempunyai rububiyah, Allah juga ada nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, maka barang siapa yang betul-betul beriman dan menjalankan segala apa yang telah Allah perintah terkait dengan dua tauhid ni, maka dia akan menjalankan tauhid yang kita akan belajar ni amali dengan sebenar-benarnya. Contohnya apa? Saya ambil satu contoh sebelum kita masuk kelas. Apabila kita dah tahu Allah Maha mendengar, Allah Maha Ar-Rahim, Ar-Rahman, apa-apa sifat Allah yang mulia ni, patutkah ataupun sanggupkah kita untuk berdoa kepada selain Allah? Tak patut, tak sanggup. Jadi apabila kita dah betul-betul faham tentang rububiyah dan asma' wa sifat Allah ni, maka segala bentuk ibadah kita akan ikhlaskan, kita akan salurkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya tauhid amali. Amal kita ni hanya mengesakan kepada Allah semata. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk tauhid al-uluhiyah. Okey, sebelum tu kita masuk mukadimah sedikit sebanyak. Tauhid al-uluhiyah ataupun kita panggil tauhid al-ibadah adalah sebab penciptaan kita di atas muka bumi ni. Okey. Itu menunjukkan bahawa tauhid yang kita akan pelajari ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat, macam nak cakap, harus kita dalami, kita menuntut. Betul. Dia adalah buah daripada asas kehidupan penciptaan kita di atas muka bumi ni. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah telah aku ciptakan jin dan juga ins, iaitu manusia, untuk apa Allah ciptakan? Illa liya'budun. Allah pakai perkataan ya'budun, kecuali untuk hanya beribadah kepadaku. Liya'budun, kalau kita tengok Al-Quran, liya'budun tu nun dia baris bawah. Sebenarnya liya'buduni. Kan? Kalau kita belajar bahasa Arab, li tu harf apa? Harfun nasab sah? Patutnya ya'buduna adalah fi'il mudhari'. Bila masuk lam, maka dia jadi liya'budu sepatutnya kan? Tapi Allah cakap liya'budun. Ada nun kat situ. Jadi orang Arab dah tahu apabila ada nun, secara tidak langsung nun tu sebenarnya liya'buduni. Tapi ya tu dihilangkan sebab kita dah tahu bahawa itu adalah liya'buduni. Patutnya asal ayat dia wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tapi ya tu dibuang jadi liya'budun. Tapi kalau tengok dalam Quran, baris dia ada kat bawah kasrah. Dia bukan baris atas. Ya tu dibuang. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Al-ibadah tu liya'budun. Jadi kita kena faham betul apa yang Allah maksudkan dengan perkataan ibadah ni. Bukankah Allah juga telah berfirman, kerana tauhid ini, tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid ibadah ni, Allah mengutus para nabi. Yang bagaimana ayat yang telah saya sebut tadi, laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Telah aku utuskan setiap umat seorang pengutus. Untuk apa? Ani'budullah. Untuk bahawa manusia hanya beribadah. Ini pun perkataan u'budu, hanya kepada Allah SWT. Jadi tauhid ni yang kita akan belajar adalah sebab kita diciptakan di atas muka bumi. Tauhid uluhiyah adalah juga sebab Allah turunkan
para nabi dan rasul. Sebab Allah turunkan kitab-kitab. Jadi jangan kita ada salah faham yang terkait dengan al-ibadah. InsyaAllah kita akan masuk biiznillah. Okey. Jelas Ke nak besar lagi? Boleh besar lagi? Ha? InsyaAllah besar Lepas kita dah ubah warna putih dah, Alhamdulillah. Lebih jelas insyaAllah. Okey, Tauhid Al-Uluhiyah. Al-Uluhiyah ini adalah, okey, kita pergi sini. Adalah masdar ataupun kata terbit dari perkataan apa? Alaha ya'lahu. Masdar ada banyak. Ilahan ataupun uluhiyah. Makna dia apa? Makna dia abada ya'budu. Abada ya'budu. Oh, ni ada bawah ni. Ibadatan. Ibadah. Jadi insyaAllah tauhid yang kita akan pelajari hari ini adalah terkait dengan khusus amalan seorang hamba. Tauhid al-ilmi adalah khusus nama-nama sifat ataupun perbuatan khusus bagi Allah, tak terkait dengan hamba pun. Tapi tauhid al-amali, ia hanya terkait dengan perbuatan seorang hamba tu. Bagaimana dia mengesakan Allah dengan perbuatan dia. Alaha ya'luhu adalah, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, sembah. Dari perkataan ini jugalah Allah namakan diri Allah dengan nama yang paling agung, iaitu Allah. Dari perkataan masdar ilah, lepas tu ditaruh alif lam. Ilah adalah yang disembah. Ilah bermakna ma'lu. Masdar yang bermakna maf'ul, iaitu ma'lu. Iaitu ma'bud. Apabila ilah ni adalah masdar daripada ilah, tapi yang membawa makna ma'lu, maf'ul, yang disembah. Bahasa Arab ni banyak je. Kadang fa'il, isim fa'il, tapi membawa makna maf'ul. Misalnya apa? Dalam surah Al-Qari'ah, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Allah SWT firman, fahuwa fi syatin radiyatin. Barang siapa yang amal ibadatnya berat, timbangannya berat, maka dia adalah berada dalam kehidupan yang diridai, kan. Radiyah ni fi'il apa? Isim apa?
Isim fa'il. Radi. Fa'il kan? Tapi bukan kehidupan yang meredai, tapi kehidupan yang diredai, yang bermakna mardiyah. Isim maf'ul. Ni isim fa'il, tapi makna dia adalah isim maf'ul. Faham tak? Maf'ul bih. Ha. Kehidupan yang diredai, bukan yang meredai. Faham tak? Yang dibuat. Barang siapa yang berat timbang amalannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diredai. Sebenarnya maknanya isim maf'ul, kehidupan yang diredai, tapi Allah bawakan dalam isim fa'il. Jadi memang bahasa Arab tu kadang isim masdar boleh bermakna maf'ul, ataupun fa'il boleh bermakna maf'ul boleh bermakna fa'il. Apa significance dia Allah gunakan isim, maknanya Itu nak menunjukkan bahawa kawaid bahasa Arab memang macam tu. So macam mana kita nak faham? Kita kena belajar. Jadi sebab tu ayat Quran ni bukan, cuba kalau orang yang tak belajar, dia belajar bahasa Arab je lah, tanpa dia belajar kawaid, dia akan cakap mana kehidupan ni meredai orang yang berat timbalan amalan. Tak. Ini adalah bermakna isim maf'ul, walaupun wazan dia isim fa'il. Begitu juga ilah, masdar, tapi bermakna makluh, yang disembah. Betul tak? Kalau sembah, ni fi'il madi kan, seseorang telah menyembah. Ni sedang ataupun sentiasa menyembah. Ini kalau masdar, sembah je lah. Tetapi Allah itu bukan makna sembah je. Allah ada makna makluh, yang disembah, iaitu ma'bud. Kemudian perkataan ilah ni ditaruh alif lam al-ilah, akhirnya jadi Allah. Jadi lafzul jalalah, Allah. Dan inilah satu-satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Setiap ayat Allah akan mulakan dulu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tak ada Allah cakap Ar-Rahman la ilaha, tak ada. Dia cakap Allah, Allah. Jadi nama yang paling agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari perkataan nama Allah ni dah menunjukkan yang mana? Ini alif lam, lepas tu ni ilah, al-ilah. Jadi akhirnya dia jadi lafzul jalalah, jadi Allah. Jadi Allah ni sebenarnya dari perkataan ilahun yang ditambah alif lam. Iaitu Allah yang disembah, yang diibadahi. Apa makna tauhid al-uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah ifradullah, kita mengesakan Allah susah tulis sebenarnya. Mengesakan ifrad dari perkataan fard, satu. Mana ifrad, kita mengesakan Allah dalam apa? Dalam ibadah. Macam kita sebut tadi, sebenarnya perkataan ilah ni pun perkataan ma'bud, yang disembah. Jadi tauhid al-uluhiyah ini terkait dengan kita mengesakan Allah dalam ibadah. Jadi hari ini kita nak kaji apa itu ibadah. Ibadah adalah secara bahasa dari perkataan abada ya'budu. Nampak Kebesar sangat. Ibadah adalah masdar dari perkataan abada ya'budu ibadatan.
pun tadi kita dah ulang lah, yang makna alaha ya'luhu, ilahan. Secara istilah adalah tadallul. At-tadall Astagfirullahaladzim. At-tadallulu wal khudu'. Ibadah ni adalah tadallul, merendah diri. Maksudnya bagaimana cakap? Dia sebagaimana macam kita jumpa orang yang lebih tinggi derajat dari kita. Misalnya lah, kita jumpa PM, jumpa sultan. Bagaimana perasaan kita ketika tu? Kita rasa macam, aku ni rakyat biasa, kecil. Itulah tadallul. Khudu' pun makna lebih kurang sama. Rasa rendah diri, patuh, taat. Itu adalah makna secara bahasa bagi al-ibadah. Jadi ibadah ni, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Allah dengan rasa apa? Rasa kita ni hina, rendah diri. Hanya kepada Allah kita tempat bergantung. Nampak? Hanya kepada Allah tempat kita bergantung. Jadi apabila tazallul ataupun khuduk ni, perasaan ni, kita ada rasa untuk selain Allah, maka kita ada masalah dalam tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Secara bahasa kita dah sangat jelas. Ibadah tu sesuatu yang kita nak persembahkan dengan rasa kita hina, kita rendah, kita memerlukan orang yang kita nak sembahkan tu. Itu tazallul wal khuduk untuk ibadah. Ada masalah. Jadi apabila seseorang tu dia ada rasa tazallul dan khuduk kepada selain Allah, misalnya kepada seseorang yang tak mampu dan meninggal, ataupun benda mati, dia kena kaji balik masalah dia dalam memahami apa maksud ibadah tu. Sebab bagi dia orang, nanti kita akan bahaslah bagaimana syubhat-syubhat alul bid'ah ni dia dapat memensongkan bahawa apa yang Allah nak dan kenapa Allah utus para nabi, Allah turunkan kitab ni bukan terkait dengan ibadah, hanya terkait dengan rububiyah, percaya. Awak dah percaya Allah sebagai Tuhan, okey, settle, awak Islam. Nak doa dekat kubur ke, nak doa minta dekat pokok ke, nak tahu selain Kaabah ke, selain pada Allah, tak apa, tak syirik. Sebab orang percaya Tuhan. Itu yang diorang perjuangkan. Apabila pemahaman ni, maka berapa banyak amalan syirik yang dihalalkan. Betul, berkaitan dengan uluhiyah. Kita lihat bagaimana sejarah kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama, betul tak? Kenapa Allah utus Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama? Sebab ada kesyirikan. Kesyirikan apa tu? Adakah diorang tak percaya Allah? Diorang percaya Allah. Sebab diorang menjadikan Allah sebagai perantara. Berhala. Allah cakap, wa qala rabbukum ud'uni, telah berkata pencipta kalian, mintalah kepadaku, doalah kepadaku. Tetapi dia menjadikan Allah sebagai perantara. Dia minta kepada selain Allah, walaupun dengan niat untuk sampaikan kepada Allah. Tak. Dalam bab masalah ibadah ni, Allah tak perlukan perantara. Allah Maha Berkuasa. Okay, kita lihat Nabi kita SAW. Apa yang diperjuangkan 13 tahun kat Mekah? Kul la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah bahawa tiada sesembahan ataupun Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kenapa kufar Quraisy tak nak cakap benda yang senang? Sebab apa? Sebab dia menyembah kepada selain Allah. Ataupun dia sembah Allah tapi juga menduakan Allah dalam sesembahan dia. Iaitu dia berdoa kepada berhala-berhala. Yang dia kata liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita berdoa ataupun kita meminta kepada berhala ni tidak lain tidak bukan niat apa? Untuk mendekatkan kita kepada Allah. Itu niat orang. Tapi itu syirik. Itu yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Banyak krisis. Lebih daripada kepercayaan lagi.
kepercayaan jahil dan lain sebagainya lah. Okay, secara syarak ibadah apa? Ibadah adalah ismun jami'un, satu nama yang terkumpul. Maksudnya satu perbuatan likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu. Okay, ini poin yang pertama. Nama, ismun ataupun sesuatu, setiap, kita ambil daripada sini, likulli, setiap sesuatu yang di dalamnya ataupun benda tersebut yuhibbuhullah, Allah cinta, Allah suka. Astagfirullahaladzim. Hu ni kembali kepada ismun ni, setiap sesuatu yang Allah cinta. Jadi apa-apa perkara yang Allah cinta, Allah telah kabarkan bahawa Allah cinta, itu adalah ibadah. Kemudian kedua, Allah redha. Redha bermaksud benda itu disyariatkan oleh Allah. Redha. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa raditu lakumul Islam madinah, telah aku redha Islam bagi agamamu. Itu maknanya dalam Islam ni ada perkara yang Allah syariatkan dan Allah redha benda tu. Jadi first kali Allah cinta, yang kedua Allah redha, iaitu Allah syariatkan. Maka itu secara tidak langsung dia adalah ibadah. Kemudian ibadah tu apa? Maksudnya sesuatu yang Allah redha terkait dengan apa itu? Iaitu al-aqwal al-af'al, perkataan dan juga perbuatan. Tak boleh baca terus. Perbuatan. Apa-apa perkataan yang Allah cinta dan Allah redha, ia adalah ibadah. Dan apa-apa perbuatan yang Allah cinta perbuatan tu dan Allah syariatkan, Allah redha, maka ia ibadah. Yang baik zahir ataupun batin, yang jelas nampak dari segi mungkin al-jawarih, tubuh badan, ataupun batin, al-qalb, maka ia juga ialah ibadah. Maka benda-benda ini harus kita esakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh selainnya. Walaupun maksud kita untuk Allah, tapi apabila kita menggunakan wasilah ataupun perantara, maka kita dah salah dalam memahami makna ibadah. Tidak disyariatkan oleh Allah. Allah tak perlu pun. Apabila kita menjadikan Allah sebagai perantara, seakan-akan kita meremehkan rububiyah dan asma'-asma' sifat Allah. Sebab tu Allah tekankan bahawa orang-orang kufar Quraisy, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Orang-orang kufar Quraisy ni, apabila kita tanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang menggerakkan matahari dan bulan, nescaya mereka kata Allah, hanya Allah. Allat Uzzah ni tak ada kaitan pun. Maknanya dia tahu bahawa Allah mempunyai sifat rububiyah, tapi wama qadarullaha haqqa qadri, dia tidak menempatkan ataupun tidak mentempatkan Allah bagi selayaknya. Dia mengaku Allah, tapi wama qadarullah, dia tidak, macam mana terjem, dia tak letakkan Allah selayak dengan tempat Allah sebagai yang mencipta langit dan bumi. Hak dia yakin, tapi dia tak berikan hak sepatutnya bagi Allah. Sebab tu dia menjadikan Allah sebagai perantara. Ustaz, yang ni Ustaz kata adalah definisi secara syarak kan? Dia daripada hadis ke atau? Tak, dia daripada
rumusan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang dirumus oleh para ulama. Jadi daripada Al-Quran dan Sunnah, apa-apa perkataan yang Allah syarakkan dan Allah suka, maka Allah akan perintah untuk hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Jadi perjuangan inilah yang diperjuangkan oleh Nabi SAW selama 23 tahun dalam dakwah. Jadi ini adalah satu statement yang jelas. Kita tak mencipta ibadah lain selain ibadah yang Allah syaratkan. Betul. Okay. Saya kecilkan sikit Okay, jadi ibadah tu secara bahasanya pun dah menunjukkan sesuatu perbuatan yang apabila kita lakukan, kita akan merasakan dengan rendah diri, kita rasa hina ketika mana kita persembahkan. Itu adalah ibadah. Dan secara syarak pula adalah setiap sesuatu yang Allah cinta dan juga Allah redha dari perkataan maupun perbuatan yang zahir dan batin, maka ia adalah ibadah. Contohnya apa? Contoh ibadah. Banyak kan? Kita ambil satu contoh apa? Doa. Berdoa. Allah berfirman, waqal waqala rabbukum. Surah apa ni? Surah ish? Waqala rabbukum ud'uni. Dan berkata pencipta kalian, doalah kepadaku. Bila Allah perintah untuk doa kepada Allah, Allah suka tak kita berdoa hanya kepada Allah? Suka. Dan bila Allah perintah, maka itu adalah syariat Allah dan Allah redha benda ni. Maka jelas dua perkara ni al-hub dan redha dalam doa, maka hanya kita boleh salurkan kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ghafir ayat surah Al-Ghafir ayat 60. Ghafir ayat 60. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah kan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani. Al-Baqarah ayat kam? Al-Baqarah 186. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan Allah berkata kepada Nabi SAW, dan apabila seseorang hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, tentang Allah. Sa'alaka ni fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Ibad, kan? Maf'ul dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia macam ni, sa'ala abdun ar-rasulah. Telah bertanya seseorang hamba kepada Nabi SAW tentang apa? Tentang apa?
anillah, tentang Allah. Maka Allah jawab, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mana fa inni qarib? Fa inni qarib. Fa inni qaribun. Sesungguhnya aku tu sangat dekat. Sangat dekat sebab apa? Fa inni qaribun. Oh, ni mafi fa inni. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku dekat kerana aku akan mengijabahkan, menjawab, memperkenankan segala doa apabila seorang hamba itu doa kepadaku. Maka Allah sangat suka dan redha seorang hamba tu hanya minta kepada Allah tanpa perantara. Dan doa ni, minta doa ni, bawah dia termasuk apa? Al-isti'anah. Sekejap, kita pergi sini sikit. Al-isti'anah, minta pertolongan, kan? Pertolongan. Ada al-isti'adah. Ni minta perlindungan. Lepas tu ada juga al-istighatsah. Ada juga al-istighatsah. Al-istighatsah juga ada minta pertolongan, sama dengan, tapi dia lebih, minta pertolongan ni kadang minta tolong biasa-biasa je, tapi al-istighatsah ni betul-betul susah kita minta tolong. Betul, al-istighatsah. Dan semua ni minta perlindungan, minta pertolongan adalah masuk dalam doa. Betul tak? Minta, doa tu kan minta. Dia ada doa masalah. Doa ni terbagi dia dua. Ada doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah adalah kita meminta kepada Allah sesuatu yang beri manfaat untuk kita ataupun menolak mudarat. Itu doa masalah. Betul tak? Kalau kita minta kepada Allah, tak kita minta sesuatu yang berguna ataupun bermanfaat untuk kita, ataupun kita minta, ya Allah, jauhkanlah apa-apa yang dapat memburukkan aku. Kalau doa ibadah ni, segala bentuk ibadah. Solat tu apa? As-solat tu doa. Betul tak? Jadi al-istighatsah, al-isti'anah, al-isti'adzah ni adalah termasuk doa dalam bab masalah. Betul tak? Kita meminta pertolongan. Jadi boleh tak kita istighatsah kepada selain Allah, sedangkan Allah dah berfirman, wala in sa'alta, apa? Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman, mana? Wa qala rabbukum ud'uni. Dan telah berkata pencipta kalian, doalah hanya kepadaku. Dan bukankah juga Nabi SAW telah bersabda, wa idza sa'alaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, kan? Wasiat Nabi kepada seorang anak kecil. Betul. Wa idza sa'alta fas'alillah, kan? Hadis Nabi SAW. Wa idza sa'alta fas'al Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah.
Apabila kau nak meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kau ingin minta pertolongan, minta pertolongan hanya kepada Allah. Dan Allah juga telah berfirman, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Hanya kepada Allah. Allah tak perlukan perantara pun untuk bagi Allah. Apatah lagi perantara tu sesuatu benda yang tak masuk akal, tak mampu pun. Sebab tu dalam bab al-isti'anah, al-isti'adzah, al-istighasah, doa ni, secara asalnya kita hanya boleh minta kepada Allah. Secara asalnya. Kecuali ada beberapa syarat. Yang pertama, benda tu hidup. Tawassul, minta pertolongan, minta sesuatu, asalnya seseorang hamba yang betul tawakal tinggi hanya kepada Allah. Tetapi diperbolehkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, orang yang kita nak minta pertolongan tu semestinya kena hidup. Sebab dia mampu. Kalau minta kepada sesuatu yang dah mati, untuk diri sendiri dia pun kita tak tahu dia boleh ke tak, apa lagi nak minta untuk orang lain. Yang kedua, qadirun. Dia hidup dan dia mampu. Dia mampu untuk menolong kita. Misalnya, kita kena saman dengan polis. Lepas tu kita nak minta tolong seseorang untuk selesaikan tu kan, selesaikan saman tu. Kita nak minta tolong orang yang hidup, dia hidup. Tetapi kita minta tolong kat budak kecil 5 tahun. Dia mampu tak? Tak mampu, jadi tak masuk akal. Betul tak? Dia kena hidup dan dia mampu. Lepas tu, yang ketiga, maujud, dia ada depan kita. Qadir, dia hidup, dia mampu, dan dia ada depan, dia mendengar apa permintaan kita. Itu boleh. Apabila cukup 3 syarat ni, boleh kita minta sesuatu. Tetapi kalau salah satu syarat ni tidak ada, maka kita tak boleh minta. Syirik. Dia ada, dia hidup dan dia mampu, tetapi dia tak ada kat tempat kita. Berarti Ustaz, ini bukan dalam konteks doa kan? Ini dalam bantuan. Lebih kepada bantuan. Macam minta tolong doktor. Betul. Macam kita misal contoh doktor. Doktor, dia hidup. Jangan doktor dah mati, kita pergi kubur, kita minta doktor sembuhkan saya. Itu dah syirik. Kemudian doktor dia mampu sebab dia belajar benda ni. Dan dia ada. Jangan doktor tu kat Amerika, kita kat Malaysia, cakap doktor minta tolong saya. Itu pun syirik. Sebab doktor tu tak ada kat depan kita. Dan dia tak mampu pun nak buat. Ada tak orang cakap, aku minta tolong dekat Syekh Fulan yang ada kat Mekah. 2 syarat ni dah boleh dah. Syekh tu boleh doakan dia. Tapi Syekh tu ada tak depan kau? Ini bukan dalam konteks ibadah. Betul tak? Bukan dalam konteks ibadah. Konteks kepada minta pertolongan, minta sesuatu. Tetapi pada asalnya, seseorang yang tingkatan tauhidnya kamal, kesempurnaan tauhid, dia tak perlu semua ni. Dia hanya minta kepada Allah dalam setiap sesuatu perkara. Okey, saya nak tanya contoh. Saya dengar ada ustaz-ustaz mengatakan kalau tauhid kita tinggi, kalau kita sakit kanser pun Betul. kita hanya minta pada Allah. Betul. Tak melalui, kita tak pergi buat rawatan-rawatan dan sebagainya. Adakah itu berlawanan? Satu konsep yang kita kena usaha juga. Okey, konsep dia macam ni. First kali, macam saya cakap tadi, apabila seorang mencapai tahap kamalut tauhid, sesuatu yang diperbolehkan pun dia tak buat. Misalnya macam apa? 70,000 orang yang dimasukkan dalam syurga, walal azab walal hisab. Tidak ada hisab dan tidak ada azab. Apa orang tu? Tidak meminta diruqyah. Minta ruqyah boleh tak? Pada asalnya boleh. Tapi apabila tahap keyakinan tawakal dia kepada Allah tinggi, dia tak minta ruqyah kepada orang lain walaupun dia tengah sakit tenat. Dia termasuk penyakit kanser, penyakit apa-apa pun, dia tak pergi doktor dulu.
Dia minta hanya kepada Allah. Keyakinan kepada Allah SWT. Tapi macam mana orang usaha kata tak usaha, Allah tak bagi. Tak usaha. Konsep macam ada usaha tawakal. Mesti nak ada usaha. Okay, usaha adalah syarat, tapi dia bukan penentu. Syarat sebab apa? Sebab Allah yang perintah untuk usaha. Betul tak? Misalnya dalam surah Al-Jumu'ah kan, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Wa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard kan. Allah SWT berfirman. Okey. Wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai solat, Allah suruh kita untuk cari rezeki sebagai asbab untuk dapat rezeki dari Allah, sebagai syarat. Jadi itu perintah. Jadi tak ada kontradik pun. Misalnya macam dalam berobat tadi, Allah perintah kita untuk menjaga kesihatan, menjaga nyawa. Jadi first kali hati, kalau kita tawakal tu, jangan pernah kita terdetik sedikit pun bahawa doktor tu dapat memberi satu kebaikan. Itu yang tawakal paling tinggi. Tetapi apabila sampai tahap kesihatan dia perlu pergi doktor, dia pergi doktor. Dan apabila dia pergi doktor pun, dia tidak melanggar batasan syarak. Misalnya tapi apabila dah pergi doktor, dah berkaitan dengan nyawa, ad-darurat tubihul madzurat. Sesuatu darurat tu membolehkan benda-benda yang diharamkan. Jadi faham tak maksudnya? Dia first kali benda tu, tawakal kita tu, kepercayaan kita kepada Allah adalah asas yang pertama. Ia terkait daripada qalb. Kita tak boleh nak nilai seseorang tu. Ramai daripada para masyayikh, orang-orang yang alim pun pergi berobat kepada doktor, tetapi keyakinan dan kefahaman dia terhadap Allah bagaimana? Adakah bermaksud katalah kita kali pertama kita tahu kita ada penyakit biasa. Kita terus tawakal pada Allah saja. Kemudian baru kita pergi. Betul. Betul. Itu yang sebaiknya. Itu yang tahap tingkat kepercayaan kepada Allah 100%. Apa-apa yang dia dapat dari segi penyakit, musibah dan sebagainya, semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian dilakukan apa yang Allah perintah. Berobat, kalau dalam bab rezeki, keluar bekerja dan lain sebagainya. Kalau orang percaya betul rezeki itu dari Allah, tapi duduk diam kat rumah, itu pun dah langgar perintah Allah. Faham? Jelas kita kembali balik, dah jauh sangat ni. Okey, jadi contoh salah satu ibadah yang diperintah oleh Allah SWT adalah doa. Jadi apabila ibadah ni ataupun doa ni kita salurkan kepada selain Allah, maka ia adalah syirik. Ustaz, kalau bertawasul dengan Nabi, Okey. Macam kita kembali balik pada ni. Bertawasul itu kita minta sesuatu kan. Kita jadikan seseorang itu sebagai wasilah kita kepada Allah. Okey, Nabi SAW masih hidup ke dah meninggal? Dah meninggal. Dah wafat. Jadi first kali dah tak boleh . Tapi kalau time Nabi SAW hidup boleh. Wanita yang kena penyakit sawan tu, seseorang yang buta, dia bertemu Nabi, Nabi doakan aku. Tu bertawasul dengan doa Nabi SAW. So kalau konteks zaman sekarang, Nabi dah tak ada. Tak boleh. Katalah ada seorang guru ulama ke yang kita boleh minta dia doakan kita. Boleh tak? Boleh. Tetapi sebaiknya kita doa direct kepada Allah SWT. Macam bab tawasul, apabila kita cakap kita bertawasul, tak boleh bertawasul kepada Nabi, tak boleh bertawasul hanya kepada Allah. Jangan cakap kita menidakkan tawasul. Tak. Tawasul ni terbagi menjadi dua. Tawasul yang betul, hak, dan tawasul yang batil. Tawasul yang betul seperti apa? Kita bertawasul dengan nama-nama Allah. Kita bertawasul dengan amal soleh. Kita bertawasul dengan doa orang yang soleh. Kita tak menidakkan tawasul secara mutlak. Tapi ini syarat yang membolehkan. Ni syarat yang hak. Tawasul yang hak. Selain tiga ni tak boleh. Dia kembali kepada ni. Apa definisi yang tepat untuk tawasul? Okay, kalau kita nak cerita tawasul ni, sebenarnya kena ada satu kelas khas .
Cerita pasal tawasul. Kita cerita pasal ta'rif, kita pasal lurah, apa yang boleh kita bawakan dalil. Tapi sekarang kita nak fokus tauhid al-uluhiyah ni, tauhid yang berkaitan dengan ibadah. Ini salah satu contoh. Macam tawasul ni perkara yang Allah suka ke tak? Ia juga termasuk dalam doa sebenarnya. Betul tak? Tawasul termasuk dalam doa. Sebab tu saya bawa satu contoh doa. Sebab doa ni banyak contoh dia. Isti'anah, isti'adzah, istighasah semua termasuk dalam doa. Jadi secara asalnya, saya cakap secara asalnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak minta sesuatu pun macam dalam hadis Nabi SAW ni, wa idza sa'alta fas'alillah. Seakan-akan secara zahirnya apabila kau nak minta je, minta kepada Allah je. Misal kata kita lapar nak makan kan, anak lapar nak makan, dia tak boleh minta kat bapa dia, minta kat Allah. Betul tak? Tapi supaya Allah, Nabi SAW nak didik budak kecil ni tahap keyakinan hati kepada Allah. Kalau dia minta kepada Allah, yang beri rezeki bapa dia tu siapa? Allah. Jadi akhirnya dia akan faham bahawa rezeki yang bapa, misalnya makan tadi kita buat contoh, rezeki yang bapa dia bawa kepada dia tu hanya adalah dari Allah SWT. Bapa dia sebagai wasilah. Ini tawasul tu bukan wajib. Kalau boleh pilihan, kita tak nak pun tak apa kan. Bukan satu yang wajib. Dia macam doa lah. Macam doa, sama macam doa. Okey, jadi tadi cerita. Jadi tawasul kepada Nabi SAW, syarat pertama dah tak boleh. Lepas tu adalah beberapa kelompok, dia akan bawakan dalil banyak. Misalnya 2-3 dalil daripada Al-Quran dan hadis. Kita jangan terkejut dan jangan takut. Sebab hadis-hadis ataupun dalil orang-orang ahlul bidah yang nak mengiyakan perbuatan dia, tapi kita kat dalil atas ni 2 ni 3 atau banyak lagi adalah ayat muhkam, betul tak? Kita cakap ayat tu terbagi menjadi 2, muhkam dengan mutasyabihat. Apabila macam ragu je, kita balik kepada ayat muhkam. Wa qala rabbukum ud'uni, doa kepada aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i, aku mengijabahkan doa. Wa idza sa'alta fas'alillah, tu dah muhkam, jelas. Tapi bila ahlul bidah nak mengiyakan, jangan takut, jangan kita menggelabah lah. First kali, kebanyakannya lah, kalau dia bawakan hadis tu akan dhaif. Misalnya yang kata hadis Bilal datang daripada jauh, datang dari Madinah, dia azam menangis-nangis, lepas tu akhirnya dia pergi kubur Nabi, dia minta kepada Nabi. Itu hadis dhaif. Ustaz, golongan ni dia nak mewajibkan tawasul, betul tak? Tak sampai tahap mewajibkan. Dia nak membolehkan. Dia membolehkan. Tapi sebenarnya asas dia tawasul tu tak perlu pun. Kalau kita tak nak tawasul tu tak apa. So kalau kita faham konsep ni, kita tak terpesong. Hadis dia bahawa dia dalil-dalil daripada Al-Quran ataupun hadis mungkin sebahagian besarnya dhaif. Ataupun kalau sahih pun istidlal dia tak betul. Istidlal dia, dalil dah sahih, cara memahami dalil tu untuk menghukumkan sesuatu benda tu tak betul. Macam apa? Misalnya lah, benda yang hak ni harus saya kemukakan. Misalnya macam maulid. Kita tengok dalil-dalil orang yang nak memperbolehkan maulid, jauh. Nabi SAW dia kata, misal satunya, Nabi SAW puasa setiap hari Isnin. Dan Nabi SAW cakap, kenapa puasa Isnin? Sebab aku dilahirkan pada hari Isnin. Kita nanti maulid akan datang ni hari apa? Hari Ahad. Kena tak dengan dalil? Tak jauh. Dalil dah sahih. Nabi puasa hari Isnin sebab Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Okeylah, kita terima. Tapi istidlal dia pakai dalil ni, mana kita boleh maulid, kita boleh berkumpul setiap 12 Rabiul Awal, ingat Nabi SAW dan sebagainya. Konteks dalil walaupun sahih, istidlal dia tak betul. Okay, macam mana nak tahu istidlal yang betul? Kembali kepada pemahaman para salafus salih. Bagaimana para sahabat? Sahabat dah faham, dah dengar hadis ni, dia sambut tak maulid? Terbuktinya tak. Okey? 2 je. Tak, hadis tu dhaif. Kalau sahih pun istidlal dia tak betul, jauh, terpensung. Okey, kemudian kita masuk kepada kaedah-kaedah dalam memahami terkait dengan ibadah. Okey.
Ui, dah aku 11.50. Ada 10 kaedah yang terkait dengan ibadah. Kita ambil satu dulu. Minggu depan kita akan ambil 9. Yang pertama, sesungguhnya ibadah tu, bagi ibadah laha qaidan. Qaid ni terikat. Maksudnya daripada perkataan qaid, mengikat. Maksudnya ibadah tu dia terikat dengan dua perkara. Apa perkara dia? Apa yang terdapat dalam takrif tadi? Sesuatu tu dipanggil ibadah jika mimma yuhibbuhullah. First kali, Allah cinta benda tu. Allah cinta benda tu, dia masuk ibadah. Yang kedua, an yakuna, iaitu kena sesuatu tu harus jadi mimma syara'ahu Allah. Allah syariatkan. Allah suka benda tu dan Allah syariatkan, maka ia ibadah. Itu terikat berkaitan apa? Ikatan bagi satu ibadah. Boleh faham makna qaidan? Okey, kaedah yang pertama, suatu ibadah tu maka dia terikat dengan dua perkara. Dia kembali kepada takrif yang kita terangkan tentang ibadah. First kali, sesuatu tu kena Allah cinta, Allah suka, dan sesuatu tu adalah sesuatu yang Allah syariatkan. Allah redha. Misalnya macam doa, sembelih, solat, tawakal dan lain sebagainya, banyak. Saya nak tanya. Doa adalah ibadah. Kita tahu doa ada yang doa kebanyakan ada yang Nabi ajarkan. So kalau kita berdoa dengan ayat itu sendiri, adakah Boleh. masuk dalam syariat ni? Tak. Doa tu dia macam mana? Doa tu yang kita masukkan doa adalah ibadah adalah secara umum, meminta. Faham tak? Perbuatan kita berdoa tu adalah satu ibadah hanya untuk Allah. Kita boleh, doa tu dia sangat luas. Tak semestinya kita kena baca doa yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi itu yang sebaiknya. Kadang kita nak minta kereta baru. Dalam doa Nabi mana ada kereta baru? Jadi kita nak minta kereta baru, kita minta hanya kepada Allah. Tetapi doa kita boleh buat sendiri, tapi hanya kita doa pada Allah. betul, hanya kepada Allah. Itu kaedah yang pertama. Kita ambil sampai 2 lah. Dah 11.50 dah. Kaedah yang kedua, sesungguhnya satu ibadah laha baginya ada 2 rukun. Ni rukun pula. Rukun adalah perkara yang ada dalam sesuatu benda tu. Macam rukun solat adalah sesuatu yang ada dalam tu. Tapi kalau syarat, benda yang luar. Faham tak? Salah satu rukun apa? Baca Al-Fatihah. Betul tak? Dia ada dalam solat. Tapi satu syarat untuk solat yang sah, akil, baligh dan lain sebagainya, itu luar dari solat. Jadi rukun bagi ibadah adalah ghayatul mahabbah. Ghayah ni kita nak terjemahkan tahap tertinggi, tujuan utama. Mahabbah adalah kecintaan. Jadi kita nak terjemahkan kecintaan yang sangat tinggi hanya kepada Allah. Dalam kita melakukan satu perkara tu, kita lakukan tu, kita betul-betul cinta kepada Allah, maka itu adalah rukun ibadah. Ghayat yang kedua adalah ghayatul dhul. Zul ni macam tadilah. Ta'rif tadi kan, khudu' wa tazallul. Tazallul ada perkataan zul juga. Itu rasa rendah diri, rasa hina. Rasa rendah diri. Dia tak cukup cinta kita dalam melakukan ibadah tu, kita rasa kita sangat bawah. Sangat betul-betul rendah di hadapan Allah SWT. Okay, kemudian insya-Allah nanti ada syarat ibadah. Lepas tu ada aqsam ibadah.
Syarat ibadah dah jelas kan? Ikhlas dengan mutaba'ah. Ittiba'. Ikut Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung dalam pengajian minggu depan insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi pembelajaran Tauhid Al-Uluhiyah ini sangat-sangat penting untuk kita memahami dan kita mengajarkan kepada orang-orang yang terdekat. Sebab zaman sekarang syubhatnya makin dahsyat. Terang-terangan lagi. Jadi apabila seseorang yang tak dia sebenarnya syubhat ni nama pun syubhat, benda yang samar-samar. Jadi apabila kita tak cepat-cepat hilangkan benda tu, maka orang yang betul, yang tak ada, maksudnya tak ada basic, tak ada pemahaman yang betul, dia akan percaya bulat-bulat. Lagi-lagi bila syubhat tu dibawakan seakan-akan dihiasi dengan dalil, dengan perkataan ulama dan lain sebagainya, tetapi hakikat di sebalik dalil ataupun yang dibawakan tu jauh terpensum daripada istidlal yang benar, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah sebab tu dalam mukaddimah selalu yang kita bacakan tu adalah mukaddimah yang selalu Nabi SAW buka sebelum Nabi SAW nak bagi satu ceramah ataupun khutbah kan. Apa Nabi SAW cakap? Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah bagi hidayah, dia nak bawa syubhat syahwat apa pun, kalau Allah tak izinkan nak sesat, dia tak akan sesat. Tetapi barang siapa yang telah Allah sesatkan, nak bawa ayat yang muhkam, yang jelas, yang kita sebagai orang awam pun yang tak belajar tinggi boleh faham. Kadang kita tengok orang tu belajar tinggi, kenapa tak boleh faham? Kembali kepada hidayah dan dalal. Jadi apa kita punya tanggungjawab? Kita kena sentiasa menuntut ilmu, tu yang pertama. Yang kedua, kena selalu berdoa. Bukankah doa yang paling sering Nabi SAW baca, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi SAW sendiri orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling Habibullah, Khalilullah, tapi minta ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolakkan hati, tetapkanlah hati aku atas agama Engkau. Doa itu yang penting. Kemudian niat. Saya wasiatkan kepada siapa yang dengar pada hari ini, niat untuk cari kebenaran. Siapa pun yang bawa, kita first kali dalam menuntut ilmu, niat untuk cari kebenaran. Dan ketahuilah, kebenaran dalam agama kita ini adalah tertegak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas. Jelas. Dalam ayat Quran semua dah jelas. Dalam hadis-hadis Nabi pun, Nabi dah wasiatkan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan gigitlah dengan gigi garham. Apabila kita dah first kali kita menuntut ilmu, kemudian kita dah berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang benar, kemudian kita niat nak cari kebenaran, insya-Allah Allah akan bagi. Banyak bukti orang-orang yang kadang first kali dia jumpa salah, tetapi dia banyak berdoa dan niat dia nak cari kebenaran, dia akan jumpa. Dulu aku termasuk benda tarikat ni dan sebagainya lah, kelompok sekian-sekian. Rupanya agama kita ni terdekat dengan dua perkara tu je, Al-Quran dan Sunnah. Apabila seorang ustaz tu bercakap, akan tetapi kata-kata dia kosong dengan dua sumber ni, sebab tu saya cakap kebenaran kita tertegak dengan dua perkara ni. Apabila kita dah nilai sesuatu tu, kenapa tak ada qala Allah qala Rasul? Nanti dia akan terdetik dalam hati ni. Allah akan bagi dia taufik hidayah. Sebab Allah SWT Allah sendiri dah berfirman, dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir 69, Allah SWT firman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu, berusaha, bersungguh-sungguh, fina,
iaitu kepada kita, iaitu kepada Allah, mencari agama Allah, dia bersungguh-sungguh ikhlas niat, apa dia punya hasil dia? Lanahdiyahum subulana, maka kami iaitu Allah akan beri dia hidayah untuk ke jalan kami. Itu dah jelas. Ayat 69, ayat terakhir. Sebab tu saya wasiatkan niat untuk cari kebenaran, banyakkan berdoa, dan ketahuilah bahawa kebenaran yang tertegak dalam agama Islam ni, agama kita adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas. Wallahu ta'ala alam. Ada apa pertanyaan? Ustaz, dia kata sini, maaf bertanya, bukankah boleh bertawasul dengan nama baginda sallallahu alaihi wasallam? Bertawasul dengan nama baginda SAW. Dengan nama, bukan dengan jasad dia, dengan nama dia. Macam nama Allah kan? Tak boleh, tak boleh. Tak ada satu dalil pun yang kita boleh bertawasul, berdoa dengan nama SAW. Tidak ada satu dalil. Nama-nama Allah boleh. Nama-nama Allah memang diperintahkan. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang sangat baik, yang tinggi baik, yang mulia, maka dengan kena buat apa? Fad'uhu biha. Berdoalah Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Dengan Nabi SAW, tidak ada satu dalil daripada Al-Quran maupun Sunnah yang Nabi SAW anjurkan untuk berdoa, Ya Rasulullah, sekian-sekian, tak boleh. Itu boleh menjurus kepada syirik. Na'udzubillah. Kita kembali kepada asal daripada ibadah tu. Ibadah tu Allah berkata, Allah syahadat kita la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah iaitu makluh dan ma'bud, yang berhak diibadahi hanya kepada siapa? Allah. Dan doa itu termasuk kepada ibadah. Dan tawasul adalah doa. Jadi doa tu kita kena minta hanya kepada Allah. Okay, misalnya macam tawasul dengan amal soleh kan, itu ada dalam hadis yang sahih. 3 orang yang masuk dalam, dia doa kepada Allah, tapi dengan tawasul amal soleh dia. Ya Allah, aku lakukan amal soleh sekian dan sekian, jika engkau terima, maka tolonglah aku. Jadi asal dia minta hanya kepada Allah, tetapi dia bertawasul dengan amal soleh dia. Itu jelas. So ada yang cakap kat sini, kalau tak maujud, yang tadi 3 syarat kan, dekat maujud sekarang online pun boleh ke? Kalau orang tu dengar dan dia mampu untuk, boleh. Jangan orang tu tak dengar, tak tahu, dia berada di tempat mana kita tak tahu, kita cakap aku dah minta kepada Syekh Fulan dan Fulan untuk doakan aku. Itu tak boleh, itu syirik. Seakan-akan kita memberi dia satu kuasa ataupun satu authority yang dia boleh dengar doa kita, sebagaimana Allah SWT As-Sami'. Itu yang boleh berlaku syirik. Okay, cukup dah pukul 12. Cukup sekadar ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk qawaid bagi ibadah. Dia ada 10. Kita baru masuk 3. 2. Yang pertama tadi, qaid ibadah tu terikat dengan 2 perkara, cinta dan apa yang Allah syariatkan, Allah redha. Kemudian rukun ibadah adalah kecintaan yang tinggi, rasa kerendahan hati yang tinggi. Yang ketiga tadi syarat kita masuk selintas je, ikhlas kerana Allah dan ikut Nabi SAW. Dan yang seterusnya kita akan bahas minggu hadapan insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم